Syurutul Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syurutul Jum'ati. Syurutul Jum'ati sittatun. An takuna kulluha fi waqti zuhri wa an tuqama fi khittatil balad wa an tusalla jama'atan wa an yakunu ahraran dhukuran balighin. Kata Syekh, syurutul Jum'ah. Jum'ah boleh baca Jum'ah, boleh baca Jumu'ah, boleh baca Jumi'ah, boleh baca Juma'ah. Syurutul Jum'ah. Jadi kita pun panggil Juma'at. Boleh baca Juma'ah, Jumu'ah, Jum'ah, ada Jumu'ah, Jum'ah, Juma'ah, Jum'ah, Jumu'ah, Jumi'ah, Jumu'ah. Boleh baca. Bermula segala syarat Jumaat, ini syarat sah Jumaat, iaitu 6. Pertama, an takuna kulluha fi waqti zuhri. Pertama, bahawa ada sekalian orang yang sembahyang Jumaat itu, mana yang sembahyang Jumaat lah, mesti di dalam waktu zuhur. Mesti duduk di waktu, mestilah sembahyang tu di dalam waktu zuhur. Dia tak boleh keluar pada waktu tu. Kalau dia keluar daripada waktu zuhur, dia kena melompat. Contohnya kita sembahyang, eloknya sembahyang orang bang zuhur. Bang zuhur tu buat 4 lah, tak payah tak elok batas sembahyang tu, terus naik buat 4 tu. Itu kalau ni zuhur. Masuk waktu lain, waktu asar. Hingga dalam kitab menyebut, kalau si masbuk ni dia mendapat rakaat beserta imam, dan dia tahu kalau dia berkekalan bersama imam sehingga salam, dia tak akan dapat rakaat yang kedua di dalam waktu, maka dia boleh mufarakah dengan tu imam tadi. Sebab tu imam lambat, dia masbuk. Tetapi syarat dia kena dapat serakaat lah, dapat serakaat dengan imam. Lepas tu kalau dia berasa tak sempat masuk dalam waktu zuhur lagi, dia boleh mufarakah, dia buat cepat-cepat. Mufarakah wajib naik mufarakah supaya jatuh Jumaat itu di dalam waktu. Jadi kalau keluar waktu dengan yakin ataupun dengan sangka, dengan diberitahu oleh orang yang beritanya adil dan orang yang tidak fasik, dan dia pun mempercayai, wajib dia kena buat zuhur.
beritahu kata kamu semayang tadi ni dah masuk waktu, bukan tak masuk waktu, bukan waktu zuhur dah. Jadi dia kena sempurnakan semayang. Jumaat ni dia tak boleh. Jumaat dia mesti dalam waktu zuhur. Jadi kalau tak boleh, dia kena buat semayang zuhur lah. Dia kena buat semayang zuhur. Tapi dipanggil bina, bukan istinab. Istinab ni buat lain. Tak payah buat lain, dia sambung je. Sebab Jumaat dia mesti dalam zuhur. Zuhur pun memanglah kena buat dalam waktu zuhur, tapi dia tak apa. Jumaat tak boleh. Sebab tu kalau kita tak yakin mendapat satu rakaat dalam waktu, kita tak yakin dapat rakaat dalam waktu zuhur, maka kita tak ada sunat Jumaat lah. Kita kena naik zuhur. Begitu juga yang lain. Ada pendapat 40 orang tadi. Jadi kalau dia baca darah, tiba-tiba masuk waktu asar, dia kena baca pelan. Dia kena baca pelan. Zuhur kena baca darah. Jumaat kan, bila dah masuk waktu asar, maknanya Jumaat tu dah keluar daripada waktu zuhur. Automatik dia bertukar jadi zuhur semayang tadi, dan dia kena baca perlahan. Tak kena niat apa, sama dia panggil bina, bukan istinab. Istinab ni mula balik. Habis. Itu. Dan kata dia lagi, wa an tuqama fi khittatin. Dan kedua, bahawa didirikan Jumaat di dalam gurisan negeri. Khittah ni garisan atau gurisan. Maknanya dia duduk di dalam garisan negeri. Jangan kita buat Jumaat ni di luar garisan negeri, di luar kawasan negeri. Ataupun kita buat Jumaat atas bukit, kita buat dalam hutan. Itu maknanya garisan negeri. Garisan walaupun di tempat yang lapang. Jadi tempat tu, maksud garisan negeri ni, tempat tu kita tak boleh buat kosong semayang. Kalau kita duduk di kawasan tu, dia tak mau duduk di luar negeri. Itu bagi kita lah. Kalau kita duduk di kawasan ni, kena buat Jumaat dalam ni. Jangan kita buat Jumaat, kita duduk di sini, kita buat Jumaat di tempat yang di tempat tu kita dah boleh buat jamak qasar kalau kita keluar. Itu tak boleh. Itu masuk dalam garisan negeri. Kat sini dia kira macam nak syalam section tu. Bila dia keluar daripada tempat kita section, pergi pada section lain. Jadi jangan kita duduk section 1, kita pergi buat Jumaat section 2. Dalam section 1 kita tak buat, kita duduk di dalam luar daripada garisan dia. Itu maksud Jumaat. Dan pula dia mesti, dan buat tadi tak boleh buat daripada tempat-tempat yang jauh daripada manusia. Dia tak boleh buat, tak boleh buat di padang pasir, dalam hutan, di atas bukit, tak boleh. Dia mesti duduk dalam balat, duduk dalam negeri, supaya syiar tu nampak. Jadi maksud dibuat semayang ni di dalam garisan atau gurisan negeri, dengan bahawa dia duduk di tempat yang tak ada kosar, yang dia tak ada kosar lagi. Kalau dia keluar pada tempat tadi. Kita ni kalau duduk dalam satu tempat, kalau nama dia penanti, dia kena, kalau dia nak buat Jumaat di luar penanti tak boleh. Dia kena duduk dalam penanti. Itu ada gurisan khittah. Kalau penanti yang contoh lah. Kalau orang yang duduk di luar tu tak apa, dia buat tempat lain. Kita yang duduk di kawasan ni, dia buat tempat lain. Di dalam gurisan negeri. Wa an tusalla jama'atan. Dan ketiga, bahawa
disembahyangkan Jumaat padahal berjemaah, dalam keadaan berjemaah. Nama pun Jumaat. Jumaat dihimpun. Dihimpun. Kalau kita buat tak berjemaah, tak nama Jumaat. Tak nama Jumaat. Tapi semayang Jumaat ni mesti berjemaah ni, awak adakah semayang tak berjemaah? Ini tak ada. Jadi kalau kita kiranya tak payah sebutlah Jumaat mesti jemaah. Kenapa dia kata bahawa di semayang berjemaah? Ada juga rupa semayang yang kita Jumaat yang kita tak berjemaah. Ada. Dia Jumaat ni dia syarat berjemaah pada rakaat pertama ya. Rakaat pertama kita dapat, lepas tu pakat al-Farqah boleh. Jumaat ni. Tapi tak payah buat lah, buat tak pasal. Kan? Tapi dia agak-agak kalut lah. Tak tahan lah. Dia dapat zakat, dia Farqah tak apa. Lepas tu syarat disemayangkan Jumaat berjemaah ni pada rakaat pertama, tapi dengan tamam rakaat pertama tu sampai dia nak rakaat kedua. Rakaat pertama yang sempurna, jangan kata rakaat pertama dapat rokok terus dia nak Farqah. Dia dapat rakaat pertama yang sempurna. Maknanya dia berkekalan iaitu imam pada segi kedua. Sebab tu kalau kita semayang Jumaat, lepas pada tu, lepas tu imam rakaat kedua, kita pakat nak semayang sendiri boleh. Pakat nak semayang sendiri. Semua nak main sendiri. Bukan apa, kampung buat tak tarat tu. Pakat nak semayang sendiri semua boleh. Tapi syarat kena dapat dengan satu rakaat itu imam sempurna. Sebab tu jangan kita susah hati. Kalau lah tu imam tadi dia semayang, dia terlepas angin pada rakaat pertama, dia berhadas, tak apa, kita sempurna. Kita sempurna. Ataupun yang lain berhadas, tu imam yang tidak, tu imam sempurna. Yang penting semua kena dapat serakaat. Jadi tak kena buat jemaah lain lah. Yang masalahnya bila tak ada sampai satu rakaat, pakat berhadas belakang, itu masalah. Ni kena dapat satu rakaat, sama ada makmum semua berhadas ataupun imam yang berhadas, makmum tidak, tak biar. Bila sampai satu rakaat, naik rakaat kedua, tu imam berhadas. Pakat semayang masing-masing. Pakat semayang masing-masing, mubarakah semayang sendiri. Ataupun makmum dia ni semua berhadas belakang, tu imam je seorang tak. Tu imam tak kena buat tu lah. Dia sempurna lah. Dia sempurna. Baik. Ini maksud dia semayang berjemaah. Tapi bilangan dia kena cukup lah. Dia jangan bilangan 40 tu kena cukup. Daripada mula dia mesti kena cukup. 40 tu mesti syarat dia di dalam mazhab Syafi'i. Habis. Itu mesti berjemaah, dalam keadaan berjemaah. Wa an tusalla jama'atan, dan ketiga bahawa disemayangkan Jumaat padahal berjemaah. Jadi secara umumnya Jumaat ni kena semayang jemaah, tak ada semayang seorang-seorang diri. Tak ada semayang seorang diri. Kadang hilang nama hikmah, nama Jumaat. Sebab tu sekarang kita tengok bala yang terjadi. Jadi dalam universiti pun buat Jumaat, dalam kolej buat Jumaat, jadi macam tu, dalam taman buat Jumaat. Dia selagi boleh buat Jumaat di masjid, buat di masjid. Dia tak boleh kita buat, dia tak boleh buat di mana-mana. Sekarang ni jadi, bila tak apalah, ada pendapat lain, kita pakai pendapat lain. Kalau duduk di satu tempat, mustautin ni lebih daripada 3 hari, mustautin dah nama dia. Kita mustautin tak, mustautin dia mesti anak tempatan.
Ada, jadi pokok lalu dia perlu pakai pendapat tu. Tak nanti dia duduk tetap di situ. Lebih pada tiap hari dia pergi mustautin lah. Kalau kita buat di college, sebab dia mesti apa hikmah kita buat juga. Baik main tu. Buat Jumaat ni tujuannya nak himpun. Budak universiti masa tu nak masuk kampung. Budak college masa tu nak masuk kampung. Kalau orang taman hari dia jumpa. Semain Jumaat pun dia jumpa. Bukan tu je. Semain tu. Jumaat ni tujuannya kita kena himpun di satu tempat yang dipanggil yang strategik. Duduk di betul-betul garisan negeri supaya orang ni semua buka berhimpun di situ. Bila kita buat setiap taman pakai buat Jumaat, apa hikmah? Semua buat. Kalau kita buat di masjid, taman tu himpun, pakat kenal. Oh, kamu taman ni. Setiap taman buat Jumaat. Baik tak payah buat Jumaat, buat Zuhur lah. Zuhur pun memang himpun semayang di situ. Nampak? Dia kata mazhab lagi dia pun tak pakai mazhab Syafi'i lah. Ni ada buat masjid di taman boleh, mazhab Syafi'i pun boleh. Syaratnya memang dah tak muat. Memang tak muat baru boleh. Syaratnya kalau tak muat baru boleh buat. Ni kalau selagi boleh muat, tak boleh. Kita buat sebab dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh berbilang semain Jumaat di satu negeri, di satu kampung, di satu kawasan, tak boleh berbilang Jumaat. Dia kira begini, kalau buat dua Jumaat yang serentak di satu tempat, dan hak satu tu dibuat Jumaat bukan kerana tak muat, tapi saja nak buat, dikira hak mana takbir dulu, hak tu lah hak sah semayang. Hak tu jadi Jumaat. Tak mana tu imam baru, dia tu imam. Bukan kira siapa baca khutbah. Dikira tu imam takbir bar. Hak tu lah yang dapat, hak satu dia tak dapat. Walaupun hak satu tu hak dapat tu, dia tu lah hak yang tambahnya. Contoh dalam kampung tu ada dua tempat. Satu surau, satu masjid. Masjid buat dah. Padahal surau ni boleh lagi, kalau himpun-himpun sebab-sebab boleh lagi buat di masjid, tapi sahaja dia buat dua. Tiba-tiba tu imam surau tu buat Jumaat, dia takbir bar dulu daripada tu imam masjid. Tu imam masjid tak sah, masjid tu main dulu tak sah, main Jumaat tak sah. Tak pasal. Dia kira siapa dulu bar. Dia bukan kira siapa dulu baca khutbah. Dia kira mana tu imam yang tu imam. Allahu Akbar. Kalau bar dulu, kena buat tu. Walaupun masjid asal, ni surau baru buat. Tu yang salah. Malaikat memang dah terpaksa kena buat tu. Tu dia tak kira lah tu. Dia tak kira lah siapa bar dulu. Tapi mazhab Hanafi dia tak boleh. Mazhab Hanafi tak boleh. Ketat sampai meletup masjid pun tak boleh buat tu. Buatlah macam mana. Tu yang semayang atas jalan. Kita tengok kan, semayang bukan atas jalan aja. Sebenarnya bagi kalau kita kerah macam tu. Kalau kita kan mazhab Syafi'i pun memanglah dia kata boleh kalau habis terdesak, tapi paling baik macam tu juga. Baru nama penyatuan. Masa tu baru orang kafir tengok hebatnya orang Islam semayang pada atas jalan. Ni pakat buat di taman. Kadang-kadang sengaja malas nak pergi masjid, pergi minta supaya nak naik tarafkan surau pada masjid. Hilang hikmah Jumaat. Jumaat ni dibuat supaya masih kenal mendengar. Kalau taman tu buat Jumaat, sama-sama buat dia aduk kenal tau. Aduk kenal hari-hari. Ni sekarang-kadang tu imam kampung dia tak kenal. Kenapa dia tak pergi semayang? Tapi adalah di bandar ni kita tak tahu keadaan apa ya. Mazhab Syafi'i pun dia taklah ketat macam tu. Kalau kena buat lah macam. Tapi Hanafi dia tak pergi. Hanafi lagu mana mesti satu kampung satu masjid. Lagu mana pas semayang bawa rumah ke atas pau kan dia kena himpun. Kena sambung. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Syafi'i boleh macam lagi. Sekarang kita tengok dah. Masjid tak penuh pun. Di college buat, di universiti buat, tu masalah. Dia tanya tak, dah kira mazhab apa? Tak mesti tak. Dia tak ada kau. Dia pada tiap hari mustahil. Dia pada tiap hari mustahil. Kita mustahil mazhab Syafi'i lah. Mustahil ni maknanya orang anak watan. Walaupun kalau dia duduk di taman, dia duduk 10 tahun dari situ,
Tapi dalam hati dia, kalau aku bencin, aku nak balik kampung. Dia bukan mustahil dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dia duduk di tempat tu dah berpuluh tahun, tapi dalam hati dia, aku bencin, aku nak balik. Dia bukan mustahil. Dia mukim saja orang baik. Dia bermukim di situ, tapi bukan mustahil. Tapi kalau dia main duduk di taman tu, dia mula-mula duduk di situ, dia kata aku mati sini lah. Tak kira depan tak sejarah lah. Aku mati sini lah, aku tak cari rumah lah. Faham? Mustahil lah dia. Mazhab Syafi'i. Dia syarat mustahil. Ada orang disilap faham di antara mukim dengan mustahil. Baik. Wa ayyakunu arba'ina ahraran. Tadi visi semayang berjemaah. Lagi wa ayyakunu arba'ina ahraran, dan keempat bahawa ada mereka itu yang semayang Jumaat 40 orang merdeka. Mesti 40 orang. Sebab 40 orang ni baru nama jemaah ramai. Dia nak nama jemaah ni 40 orang. Sebab tu orang dulu kalau dia nak keluar jemaah ni, nak nama lama, dia 40 hari 4 bulan. Kalau keluar tabligh lah. Dan dalam hadis pun, kalau 40 orang yang mencerita tentang satu benda tu, dia panggil mutawatir. Ni kalau kita engkar jadi kafir. Kalau hadis tu, kalau 40 orang cerita, habislah. Paling tinggi lah, dia panggil mutawatir. Mutawatir ni 40 orang. 40 orang cerita, semua yakin. Tak ada kata hadis sebut lah. Kita pun kalau 40 orang cerita kat kita, cerita benda tu benda pelik, tapi 40 orang yang boleh naik, kita mesti percaya. Dia kata apa? Karim terbang atas langit. Tapi macam 3 orang tak percaya lagi. 10 orang lagi, 5 orang lagi, 40 orang percaya. Kalau tak percaya lagi, tak tahu. 40 orang. Berarti Imam Syafi'i dia pilih 40 orang. Dia pilih 40 orang. Tapi ada masalah lain lah. Masalah lain mana? Kurang tak apa. Imam Abu Hanifah 4 orang. Salah seorang imam. Jadi maknanya makmum 3, imam seorang. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik 3 orang. 3 orang mana? Imam seorang, makmum 2. Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah, sekurang-kurang makmum belakang 3, imam seorang. Kalau Imam Malik, di belakang 2, imam seorang boleh. Dan ada kau yang ni dia kata 20. Tu macam-macam pendapat lagi. Dalam mazhab Syafi'i pun dia ada juga kau dhaif yang mengatakan 12 orang. 12 orang boleh kita faham. Sebab tu kita kena pandai lah di sini. Kita kena pandai di sini. Lagu mana? Kalau kita duduk di satu tempat tu tak buat Jumaat sebab orang tak cukup. Kita ikutlah, kita ambil lah kaul, taklid lah kaul Malik ke Imam Abu Hanifah ke, ataupun dalam mazhab Syafi'i sendiri yang boleh buat 8, kata setengah boleh buat 12 orang. Bapa sebaik Jumaat ni dia bagus. Bagus di mana? Masa tu lah kita nak baca khutbah, nak peletih kat polis. Masa tu lah. Nak kata apa masa tu. Tu kita buat sebaik Jumaat. Kita boleh ikut pendapat tu. Kalau kita pasal tak pandai yakin, buat zuhur lepas tu. Lepas tu buat zuhur. Kita buat zuhur pula lepas pada tu saya tu uji cik dia. Dia pernah buat di tempat dia gitu. Dia buka kampung, dia buat pondok, orang kampung tak ramai. Dia untuk gotong-gotong. Dia buat Jumaat juga. Dia buat Jumaat. Walaupun tak cukup dia tu. Sebab masa tu dia nak kata apa dia kata. Masa tu nak kata orang kampung pun. Dia belah Patani, dia belah Thailand tu. Sebab kita begitu lah, Bali, Penang. Belah-belah ni lah. Kalau di Patani ada lagi. Nak sebaik Jumaat kena kira orang. Ada tubuh kita ni, ada tahu bukit je. Ada kat Penang ni. Kena bilang. Tak cukup lagi. Tak lagi. Tunggu dulu. Cukup dah. Sampai lah ni pun dah. Tempat je tu. Jadi pagi keluar pergi tu yang terakhir tak.
balik tadi alamat, ada lagi di Patani. Duit tu saya duit cik dia bagi tu. Dia kata dia buat Jumaat. Kaedah la yajuzu al-iftar bi qawli dhaif illa li hajatin aw li maslahatin amma. La yajuzu al-iftar bi qawli dhaif. Tak harus kita memberi fatwa, berfatwa dengan kau yang lemah. Illa li hajatin, mereka kerana hajat dan perlu, aw li maslahatin amma, atau kerana maslahat yang besar. Maslahat yang umum. Mana? Masalah ada ya, supaya orang kampung himpun, dia bolehlah berpesan-pesan, menakut-nakutkan, suruh datang awal dan sebagainya. Kalau kita puasa tak apa naik, tak apa naikin buat zuhur apa pada. Ada lagi orang buat zuhur ni tak yakin mana. Kita ni kaki Jumaat ni. Tapi sekarang kita nampak je ramai di masjid. Contoh kita masjid ni, betul-betul mustautin masjid ni berapa ramai. Bukan pulau masjid yang datang bukan tempat lain. Section tu yang mana tempat dia pun ada juga. Betul-betul yang ni mustautin ni masjid berapa. Kadang-kadang masuk budak universiti tak lagi. Budak universiti bukan mustautin pun ni. Dia pun kampung mereka lah. Budak college, budak apa. Kadang-kadang kita tertipu dengan ramai. Di Patani dikira kita ni kita nampak ramai dah, padahal dalam tu yang mustautin tak ramai mana pun. Orang luar hanya nak main mungkin. Aku dikira seorang dia tengok seorang-seorang muka orang kampung. Kita tengok ramai selalu lah. Yang ramai tu bukan lagi. Lepas tu dalam ramai tu pula 40 orang pula. Bumi atau tidak, baca-baca betul atau tidak ni. Lepas tu sesuatu tempat dia main dua pula. Mayat tu pula. Kalau wajib lah. Dia tak suruh pun, tapi ada yang buat semayang tu. Sebab baca-baca tak betul ke mana. Jadi kalau kita nak buat Jumaat juga boleh. Tapi kalau kita tak mau pakai kau tu buat zuhur lah. Kalau tak cukup orang, buat zuhur selalu. Buat zuhur lah. Kalau tak cukup orang, kalau kita nak ikut kau yang lemah, kita buat juga Jumaat. Bahkan itu lebih baik. Kita buat juga Jumaat. Kena ikut kau dah. Dan pula 40 tadi orang yang merdeka. 40 yang merdeka. Bukan hamba. Zuburan lagi pula laki-laki. Perempuan tak kira. Perempuan nak sembahyang Jumaat boleh. Tapi dia tak dibilang 40 orang. Yang 40 orang yang mustautin tadi, dia tak dibilang. Sebab dia tak wajib datang Jumaat. Perempuan ni tak wajib Jumaat, tapi dia sembahyang sah. Dia tak main zuhur dah, tak kena main zuhur dah. Dia sah sembahyang Jumaat. Kalau dia nak sembahyang, sembahyangnya nak campur orang lelaki habis. Kalau di belah Thailand tu, selalunya sebelum main Jumaat tu dia akan buat kuliah. Kuliah tu perempuan duduk atas masjid. Jadi lepas kuliah tu perempuan mungkin duduk atas, tak ada turun dah. Ni perempuan nak campur pula dengan lelaki. Kita ni ialah bab-bab kita tak jaga macam Arab dia jaga. Arab kalau kita pergi menyerah Arab, tak jumpa perempuan main Jumaat ni. Tak ada. Perempuan main Jumaat ni ada berjalan, tak ada. Kalau dia tak tahu tinggal balik Syria, tak ada. Tak ada orang perempuan main Jumaat. Memang perempuan tak digalak pun main pun. Patutnya dia kena sembahang di rumah. Dia Jumaat di rumah. Ataupun di rumah. Sebab main Jumaat ni dia tempat fitnah. Boleh timbul fitnah. Kita tak tahu di negara lain, tak tahu. Arab negara lain sama. Kalau di Syria tak nampak, kita akan nampak perempuan datang main Jumaat. Tubuh ke apa, tak kosong lelaki. Memang perempuan tak digalakkan pun. Kalau datang agak pasal selamat, tak ada apa-apa. Tapi Arab ni dia cemburu dia lebih. Arab ni dia cemburu dia lebih pada kita. Dia cemburu dia lebih. Lagi dia tak bagi orang pada pergi masjid tu orang nak bini dia. Itu orang ni. Buka pintu kita jangan tengok. Jadi buka pintu jangan lebih tengok dalam. Tengok pintu jangan.
Dia panggil, dia bagi pelampak arah. Kalau kita jangan, kalau dia buka pintu, kita kena tunduk. Kalau dia buka pintu, dia tengok pintu je. Dia panggil map, pam, dia tapak. Takut tengok nampak anak bini dah rumah. Padahal keling gitu ya kan. Dia bawa anak perempuan, jangan pegang anak perempuan. Kalau dia bawa anak perempuan, jangan lupa pegang anak kecil-kecil je. Pegang tak dia, sebab apa? Pegang anak perempuan macam pegang mak dia. Dia anggap begitu. Dia tahan ni nak pegang bini aku ni, bawa pegang anak aku. Padahal kita ikhlas. Kita Melayu senang ya. Hukum anak cium badai. Kalau cium lagi dia marah. Dia cium belajar kan. Umur dia lebih. Anak-anak dia pun tak boleh pegang. Nak pegang pipi jangan-jangan. Dia kena tengok dulu arak ni jenis mana. Pegang pipi siap-siap dia marah, dia tak pegang. Dia kata macam pegang pipi mak dia. Balighin, laki yang baligh. Keluar kanak-kanak. Walaupun kanak-kanak tadi mustautin, walaupun dia anak tempatan. Lagi pula mustautinin, laki yang berumah-rumah. Dia tulis gitu. Berumah-rumah ni anak watan lah. Orang panggil anak watan. Dia anak situ. Rumah dia di situ. Rumah ni, rumah dia di situ. Ni istilah dulu. Sekarang tak dikata. Sekarang kita rumah di situ. Dia musyautin ada rumah sewa. Dulu sekolah kalau ada rumah, memang dia penduduk situ. Tak dia pakai dah tu. Berumah-rumah. Dia terima berumah-rumah. Lagi yang berumah-rumah. Mustautin ni orang yang duduk tetap di tempat tu. Tetap ni bukan mana tak nak pergi mana. Kadang dia berjalan juga. Mana hati dia lagu mana dia niat mati di sini. Dia tak ada niat pergi mana. Walaupun dia tu tak ada niat nak pergi mana, tiba-tiba di saat ujung pun dia kena pindah. Tak apa. Adakah nak kena qada? Ya, jemaah ada 40 orang ya. Dia ni duduk semayang punya lama, dia main hujung dia kena pindah. Nak kena qada kan dah tak ada dah. Apa dia pun mana tahu, dia dah hati dia duduk situ, dia kena pindah. Nak buat macam mana? Ni mustautin dalam mazhab Syafi'i. Dia kata asli. Masalah dia ada syarat. Dia ada tahun. Bukan tiari, ada kata-kata dia kira bulan, dia kira tahun. 3 tahun dah kira lah. Mustautin dalam mazhab Syafi'i. Dia mesti dah duduk situ sampai bulan. Kalau dia duduk 50 tahun pun di taman tu, tapi dah hati dia nak balik, dia bukan mustautin, dia hanya mukim. Dia ni tak ni dikira 40 orang. Kita bayangkan kalau di taman kita, di taman yang ada masjid tu, taman ni ada kan duduk situ main mati lah. Selalunya tak. Kat dalam tu kalau ada 1,500 nak balik, 500 tak balik. Dia duduk sementara nak kerja. Fikir nanti nak balik. Selalu lah. Jadi kita nampak macam mana perempuan. Kebanyakan semua nak balik. Dia duduk ni sementara nak kerja. Kalau mazhab Syafi'i, ni bukan mustautin, mukim. Mukim ni wajib sembahyang Jumaat, tapi tak dibilang dengan syarat 40 orang. Kalau satu taman tu semua niat nak balik duduk sementara saja, dia pun baju tak sah. Walaupun dah duduk lama, tak sah sembahyang Jumaat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Susah. Tak ada susah lah. Kita tu anggap kita yang meringai benda tak ada susah. Macam mana kita tengok negara orang putih semayang sampai atas jalan, susah apa? Tak susah. Dia boleh buat. Bahkan orang kafir tengok respect pula ni kita ni. Mana umat yang taat kepada Tuhan. Semayang sampai tepi jalan, semayang. Daripada kita buat pecah pula, buat pecah masjid. Lah ni jadi macam tu. Lah ni universiti, kolej semua, maktab buka Jumaat dalam tu. Mana kan memang tak mak dah cerita lain, tak apa. Mazhab Syafi'i tak ada mak. Wa allam yasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Hak ni yang dia kata tak boleh ada 2 Jumaat dalam satu kampung. Tak boleh ada.
Tak boleh tu kan? Kalau ada, hilang hikmah Jumaat. Jumaat tu semayang berkumpul. Berkumpul macam mana bila pecah dua? Itu. Dan kelima, bahawa jangan kedua terjemah lawan. Bukan lawan, nanti dulu terjemah kita. Dan kelima, bahawa jangan keduluan dulu. Keduluan tu. Jangan keduluan Jumaat dulu. Jangan mendahului akan Jumaat tadi oleh Jumaat yang lain. Kalau mendahului Jumaat yang lain di satu tempat tadi, Jumaat itulah yang dikira. Jumaat sendiri tak dikira, walaupun Jumaat tu masjid lama. Betul. Nak faham bekor. Kelima, bahawa jangan keduluan, jangan mendahului Jumaat, dan jangan dia terima apa bahasa dia berbarang ini, jangan berserta, ini jangan menyertai. Dia buat kurungan tu bahasa Jawa kau tahu. Apa dia tu? Jangan berbarang. Tapi dia buat kurungan, jangan berserta akan Jumaat tadi, akan Jumaat yang lain. Tak kira baca lah tu. Tukar ini pada tu berserta. Tukar ini menyertai, sama-sama bang. Melainkan kalau jadi payah nak berkumpul di satu tempat, walaupun bukan pada masjid, di tepi jalan boleh. Dia dua yang tak boleh. Pertama, dengan sebab banyak. Ni dibenarkan buat dua tempat Jumaat di satu kampung. Dibenarkan dua. Pertama, kalau tak ada ramai. Yang kedua, puak ni berkelahi sama mereka. Kita ni jangan adalah kalau Arab semua dia ada kabilah. Jadi dalam kampung tu ada dua kabilah. Kabilah ni berperang. Tapi masjid tu kalau kabilah ni masuk bercuri. Tapi dia sebab perang, tak apa, dibenarkan buat dua masjid. Bila dibenar, mana mereka ni tak perlu nak kira dah siapa bang dulu. Yang bang dulu gini, buat dua Jumaat yang tanpa hajat. Bukan dengan sebab dua ni, bukan dengan sebab terlalu ramai, dan bukan dengan sebab dua puak atau tiga puak, empat puak yang berbalah sama mereka dalam tu. Jadi Islam tak bagi mereka bergaduh dalam masjid. Jadi dibenarkan puak tu buat satu tempat, puak dua tempat. Sebab kalau berhimpun dia diperang. Ini pun dibenarkan buat dua Jumaat. Bila dibenarkan buat dua Jumaat, ikutlah siapa dulu kemudian tak ada kisah, semua sama. Tapi kalau yang tak menepati dua ini, mana tempat yang bar dulu, maka mereka inilah yang sah Jumaat. Yang hak bar kemudian ni kena buat zuhur. Kena buat zuhur. Dia bukan kiasa baca khutbah dulu. Ada masjid tu dia baca khutbah kemudian, tapi khutbah dia pendek. Dia bar dulu. Ada juga begitu. Dikira tu imam bar je, hak ni baru bar, habis. Dikiranya di roh akbar imam. Roh akbar imam, habis. Tu. Wa an la yasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Dan jangan berserta, jangan keduluan, dan jangan berbaring, yakni jangan berserta dan beriringan Jumaat akan Jumaat. Yang demikian itu negeri. Mana apa? Di satu negeri. Di satu negeri dibuat negeri kampung lah. Dan dia faham negeri Selangor. Sebab itu negeri Selangor masjid ni ialah yang sama, masjid lain tak. Negeri ni kampung.
Tengok faham negeri Selangor pula gitu kan. Di Selangor satu masjid yang kena buat. Di Kedah satu masjid dah. Kampung. Kampung, negeri itu mana kampung. Lagi wa an yataqaddamaha khutbatani. Dan keenam, bahawa hendak dahulunya Jumaat ada itu 2 khutbah. Hendaklah dahulunya Jumaat ada itu 2 khutbah. Ada 2 khutbah. Maknanya apa? Nak sembahyang Jumaat ni kena baca khutbah dulu. Kena baca khutbah dulu. Dia tak semacam sembahyang hari raya. Ini kerana itibak. Itibak ni lah, Nabi buat macam tu, kena buat macam tu. Kena buat macam tu lah. Sebab apa? Kalau kira sembahyang raya, sembahyang raya dia kena sembahyang dulu baru khutbah. Sembahyang dulu khutbah. Tapi Jumaat tak. Khutbah dulu baru sembahyang. Dan kan khutbah Jumaat ni syarat sah sembahyang pula. Ada pun sembahyang raya tak baca khutbah tak apa. Sembahyang raya tak baca khutbah tak apa. Tapi sembahyang Jumaat dia syarat sah Jumaat. Tu. Dan baca khutbah ni asalnya Jumaat ni dulu pun asalnya sembahyang dulu baca khutbah. Asal tu awal Islam dulu. Awal Islam dulu macam tu juga. Tapi sahabat-sahabat ni lepas mayang faham saja. Bahkan nak keluar pergi duduk melepok pergi keluar, ada yang balik pun. Ada yang balik. Jadi tak duduk. Lepas pada itulah syariat menukarkan sehingga doa tukarkan Jumaat tadi khutbah dulu baru semayang. Sebab sahabat ni dia nak semayang. Bila dia semayang khutbah dengar apa ni? Jadi dia suruh baca khutbah pula. Khutbah dulu baru semayang. Jadi kat tunggu lah. Itu asal dia. Tapi sekarang khutbah tu dia mesti kita kena dengar. Kalau tak dengar tak sah. Kalau sekiranya syariat tu kekal, mana kekal? Semayang tu kena baca khutbah. Jadi kalau siapa semayang tak baca khutbah, semayang dia tak sah tadi. Dia tak dengar khutbah, semayang dia tak terpakai. Kalau masih kekal macam dulu, itu dia mesti terdahulu 2 khutbah. Dan syarat-syarat baca khutbah ni macam-macam lah. Disunatkan kita baca di atas mimbar. Sunat baca di atas mimbar walaupun dah ada mic. Sebab atas mimbar ni, satu, kita nampak kehebatan yang membaca. Kedua, kita nampak gerak dia. Kalau mic ni kita tak nampak. Itu syarat-syarat khutbah. Dan sunat lagi khatib beri salam. Mereka yang duduk di sisi mimbar. Tapi sekarang ni dah mic, jadi semua buka jawab lah. Dalam dulu Assalamualaikum, dia beri salam kepada orang yang duduk di mimbar, di sekitar mimbar tadi. Dan dia naik di atas mimbar tadi, naik dengan tenang. Lagu mana? Dia naik tu satu kaki. Itu cara Nabi. Nabi naik mimbar ni, dia naik satu begitu. Bukan macam ni. Kita bugang naik. Nabi dia naik baca khutbah satu dia gitu. Kalau dia turun macam tu juga. Begitu. Jadi kita bukan nak naik tangga pun macam tu kan. Tangga rumah kita lah. Kalau kena jenis tangga mesti begitu, jenuh nak sampai. Satu. Tapi khutbah Nabi buat macam tu. Naik dengan tenang dan dengan tunduk. Dan dia naik tu satu setapak dulu. Dia bukan bam 3 kaki, 3 langkah. Tak. Dia satu.
habis. Kemudian kalau kita nak pegang kayu tu tangan kiri, bukan tangan kanan. Tangan kiri. Jangan pegang tangan kanan pula. Oh, dia kata lah, kan disunatkan semua kanan tak. Nabi kalau baca khutbah, dia pegang tongkat balik kiri. Dan jangan tengok kiri kanan. Tengok di sana, tengok sini. Bukan kamu pidato, baca khutbah, berkhutbah. Tak boleh dia tengok bid'ah. Kita tengok Imam Nawawi kata. Habis kita nak tengok sikit lah. Tengok video, jangan tu. Sampai begini. Khutbah ni dia waqar. Dia mesti duduk tenang dan tegak. Dia nampak hebat. Lepas tu member ni kena ingat. Member ni kau boleh pihak masjid lah. Sebab kita ni kayu. Member pada kayu ni syilet. Syilet ni najis. Syilet ni najis sebenarnya. Dicampur bahan binatang yang tak disembelih, yang tak dimakan dalam. Najis tu bukan najis lembu babi. Lembu tak disembelih pun kita ambil bahan dia pun najis. Bangkai dia bagi. Kita duk faham najis lembu babi. Babi ni najis. Kambing tak disembelih najis. Kita ambil daging dia, buat bahan walau tak makan najis. Dia beri bangkai. Atau binatang yang tak boleh makan, kita sembelih. Tak boleh makan, tapi sembelih. Tak boleh juga, walaupun sembelih. Atau boleh makan, tapi tak boleh sembelih. Tak boleh juga. Lepas tu paling baik kena letak masa baca khutbah tu, dia duduk di atas. Dia mesti duduk di atas kapet ataupun duduk di atas sejadah. Duduk atas sejadah. Malaikat mimbar dia batu, cerita lain. Kalau kayu, mesti Tok Khatib duduk di atas sejadah. Sebab apa? Kita boleh tak kita semayang di tempat najis? Tak boleh. Khutbah bimanzilati salat dia panggil. Khutbah ni dia gini. Jumaat ni sebab apa tu? 24. Sebab khutbah tu dia kira 2 rakaat, Jumaat tu dia kira 2. Tu jadi 4. Khutbah tu dia kira 2 rakaat. Jadi kalau kita semayang 24, Jumaat ni dia semacam ganti Zuhur lah, tapi dia bukan ganti lah. Tapi soalannya kenapa pula Jumaat tak buat 4? Tak, sebab khutbah. Khutbah tu dia menepati semayang. Sebab tu Tok Khatib kalau dia baca khutbah, dia sirakkan nampak orang patah khutbah. Balik. Sebab tu kita jangan duduk di atas najis, kita yang faham. Sebab tu tongkat pemegang tu juga. Kalau ada syirik, jangan pegang syirik. Kalau dia mau pegang hak tu biasa. Kalau tidak, dia menyentuh dengan najis. Ini faktor tubuh dia syekh pasti tubuh. Dia kalau dia pergi semayang, dia tengok syirik ni, dia marah lagi. Dia kata mimbar paling baik ni buat pada batu. Dia tahu buat pada batu ni. Najis, kena faham najis. Tak kena Ustaz Manhadi, tak payah, tak kena hadis. Syirik tu najis. Malaikat ada syirik baru, patur baru, syirik ni suci, tak apa. Tak apa kalau suci, kalau dah suci, tak apa masalah. Dulu dia nak kata najis. Dia bukan ikut suka dia. Sebab Tok ni dia mengajar anak dia macam-macam ni. Macam-macam ada. Saat ni ni main jumpa. Tok macam mana syirik, dia tanya syirik benar ni. Apakah dia kata syirik ni ada bahan bagian-bagian? Mana tak boleh. Tak boleh kita duduk atas syirik. Kita boleh duduk di atas sejarah, terus sejarah. Tapi kalau pegang kayu pemegang, kita nak lepik dulu mana? Biarlah kayu tak bersyirik. Kayu tongkat. Kalau tidak, tu imam dia baca dalam keadaan dia bernajis. Tak sah khutbah, tak sah jemaah kita. Ini syarat yang betul. Jadi kita dia orang lantak dia, tak percaya sudah. Jadi saya mudah ya. Bapa kita yang misalnya, kita nak cari apa? Kayu syirik. Orang dulu Nabi buat lain kayu juga, kayu khamat, batang kurma ya. Kita nak misalnya kita marah pula. Usah sekali semua tak boleh. Yang kamu dulu syirik tak susah. Cari kayu belakang lah, ambil pepah nyong tak apa. Kita yang misal kita marah pula Ustaz. Dulu tak ada, nama Nabi tak ada. Nabi bersandar pokok kurma ya. Dia baca kurma. Ustaz dia payah semua tak boleh. Lepas tu dah kena bawa syirik. Dia buat dia bagi kisah lagi.
Kami nak kena kikis macam ni. Tak payah kikis, dah bagi main kat aku. Benda senang, ya. Kita lapik lah. Kalau beli kayu tu, terus tengok. Kalau ada pihak majlis kata tengok ada pegang jemputan tu, carilah. Kayu ni dia, Nabi ni dia pegang kayu tu bawah. Dia bukan kayu saja, pedang. Ya, ittaqullah. Tengok pedang pun ni tak tidur dah. Kita kayu, ikut pedang pun boleh. Tapi mesin-mesin. Moyang-moyang, ittaqullah. Tak moyang gondokong. Kita yang buat payah. Lepas tu dia buang besar, buang tak boleh. Syok dia tu nak kena buang silap. Nak buang. Yang pergi buang, masalahnya bukan kena buang, pergi buang. Ada beli macam tu, tak payah. Ambil kursi boleh lah. Nak macam buang. Dan khutbah mimbar sunnah, dia mesti 3 nak tangga. Mimbar pun ada sunnah tak sunnah. Dia ada mimbar bid'ah. Mimbar sunnah dia mesti nak tangga, 3 nak tangga. Dan dia mesti naik ke depan, jangan naik belakang. Naik belakang dipanggil mimbar gereja. Gereja mimbar dia naik belakang. Berapa banyak dari masjid, tapi itu bukan kira lah tu. Tadi tepi ni pula nak cerita nak ikut sunnah putih dia macam tu lah. Kalau nak buat apa, baca lah, tepi lah ni ke belakang. Tapi sebenarnya mimbar naik belakang ni gereja. Gereja memang padri naik di belakang. Kalau ikut Nabi punya, dia naik depan. Tapi kita jangan buat macam tu. Sebab apa? Dia kacau, ganggu saf. Dia akan ganggu saf. Dia terpaksa kadang-kadang dia tak sini, imam naik sini, kena pusing. Tinggal dia. Lari kebanyakan, imam kena naik ke belakang. Ada satu imam kena naik ke bawah. Ikutlah. Tapi masalah kita buat mimbar tinggi. Masalah Nabi 3 nak tangga ya. 3 nak tangga ya, ini tak banyak lah. Tak makan lah ruang. Ada pun mimbar yang kita tengok di Masjid Haram di Madinah hak tinggi tu kan. Itu mimbar bid'ah. Mimbar bid'ah. Itu tak apa pula. Mimbar tinggi. Itu mimbar bid'ah. Mimbar Nabi kecil lah. Gambar dulu kita boleh tengok mimbar Nabi. Gambar dulu ada lagi. Arkanul khutbatain khamsatun hamdulillah fiha. Ini kita akan baca tentang rukun